Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Casey bersama dengan anda, begitu juga dengan AD yang berada di konti untuk menemani kita dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan pelbagai kisah ingin dibacakan pada tengah malam ini. Dan AD, malam ini seperti malam semalam, kita telah pun tutup tirai dengan sebuah kisah. Ingat lagi kisah daripada adik kita? Mira, betul. Yang dikatakan ibunya seolah-olah terkena gangguan. Dan dari kisah semalam bila saya bacakan, timbul pula satu lagi pengalaman yang dikongsi sama. Dan beliau kata selepas mendengar kisah Mira, beliau tergerak hati untuk berkongsi apa yang beliau lalui dalam rancangan MJ12 ni, kerana terpanggil. Sebabnya ingin memberitahu bahawasanya Mira bukan seorang diri. Ada juga yang lain yang mungkin mempunyai nasib walaupun tak sama, agak serupa dengan Mira yang Mira kongsi semalam. Jadi inilah kisah yang nak disampaikan. Dan semalam apa yang seram tentang kisah Mira tu? Apabila yang beliau nak ke bilik air tu, harus lalu dapur, tapi oleh kerana ternampak apa yang ibunya sedang lakukan tu dia tak jadi, dan dia dah patah balik untuk masuk bilik. Bila dapat macam tutup pintu pelan-pelan, kalau boleh tak nak mak dia terdengar tu kan. Lepas tu pula dia terdengar yang mak dengar macam mak dia datang ke pintu tu. Lepas tu macam Mira, buka pintu ni mak. Saya boleh bayangkan macam Baik, saya akan bacakan kisah yang ini. Datang dari juga seorang anak perempuan yang dikatakan mempunyai pengalaman yang agak serupa tapi tak samalah. Kita silakan teruskan kisah yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar Casey? Nama saya Nur Farhana, bukan nama sebenar yang saya gunakan. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini, saya telah pun mendapat kata-kata semangat daripada pendengar semalam yang berkongsi dalam rancangan MJ12, kata Nur Farhana, iaitu kalau tak silap namanya Mira, berkenaan dengan ibunya yang ada mungkin menyimpan saka ataupun dikatakan memelihara Pontianak. Kisah saya bukan tentang ibu saya. Kisah saya agak serupa, tapi ini tentang nenek saya pada waktu itu. Pendengar Misteri Jam 12, saya tinggal dengan nenek. Ibu dengan bapa saya dah lama meninggal dunia. Pada usia saya 13 tahun ni, pada usia saya 13 tahun, ibu dan ayah saya meninggal dunia. Dan waktu kejadian yang menakutkan berlaku, saya berusia 18 tahun. Pengalaman yang paling menakutkan, duduk dengan nenek, di mana saya ada 2 orang kakak. Dahulunya kakak pun duduk dengan nenek, tapi kakak dah berumah tangga, dah berpindah dan tinggal dengan keluarga masing-masing. Cuma saya dengan nenek saja yang duduk dalam rumah ini. Casey, nenek saya
Semakin hari semakin tua, semakin uzur. Keadaan tidak bermaya. Dan ada beberapa kali bila dalam rumah ketika saya sedang tidur, kadang-kadang tertidur dekat ruang tamu, dekat sofa apabila sedang menonton TV sampai terlelap mata saya. Pernah sekali bila saya terlelap di sofa ruang tamu, apabila saya buka mata, bila terbangun dari tidur saya, tengah mengantuk ni, buka mata, terperanjat Casey. Betul-betul di tepi saya, di tepi sofa yang saya baring, ternampak ada seorang perempuan berdiri tinggi sangat. Kepalanya mungkin sampai atas siling. Berdiri sambil tunduk tengok dekat saya yang sedang tidur. Bila saya buka mata, yang saya perasan wajahnya dengan giginya taring dan bertajam, dan kata beliau merenung ke arah saya sambil tersenyum. Bila saya nampak, terus saya pejam mata dan saya membaca Al-Fatihah. Buka mata perlahan-lahan, yang saya nampak tu hilang dari pandangan. Mungkin saya rasa waktu saya ternampak susuk tubuh yang tinggi, kurus, wanita yang menakutkan itu, mungkin pada saya mimpi agaknya. Bila saya buka mata tidak ada, saya terus bangun daripada kawasan kerusi sofa lah dan masuk ke dalam bilik untuk tidur. Nenek saya pada waktu itu kalau tidur malam akan dengar dia bernafas seperti orang sedang semput. Pendengar Ria 897, katanya Nur Fahana, bunyi nenek tidur seperti orang sedang semput pada waktu malam adalah satu perkara yang biasa, yang selalu saya dengar. Pada mulanya memang takut, sebab hanya saya dengan nenek yang duduk dalam rumah. Pada mulanya memang menakutkan, tapi lama-kelamaan bila dah selalu dengar, dah tahu itu nenek tidur, hilang rasa takut dan tak ada perasaan takut langsung. Yang menakutkan saya sedang tidur dalam bilik saya, seorang diri Casey, di atas katil tidur. Bila tengah tidur, saya golek kiri golek kanan, akhirnya terlelap mata. Terlelap tapi belum tidur habis. Belum tidur 100%, cuma terlelap. Boleh lagi dengar Casey bunyi kereta lalu dekat kawasan rumah saya. Boleh lagi dengar Casey bunyi angin tiup kadang-kadang terkena pada langsi-langsi berkibaran dalam bilik. Casey, pada malam tu bila nak tidur, saya rasa bilik yang gelap tu, katil saya macam ada orang naik. Bila kita naik katil, dekat katil tu, tilam kita macam rasakan ada orang tekan. Bila rasa orang tekan, mesti rasa orang nak naik katil baring di sebelah kita. Bila saya tidur miring. Kepala saya, wajah saya memandang ke arah tingkap di dalam bilik tidur. Belakang saya tak tahu apa, tapi saya rasakan macam ada orang naik katil. Saya diam. Saya tak nak fikir yang bukan-bukan, saya tak nak toleh. Tapi yang membuat saya takut dan terus takut pada malam tersebut, apabila saya pun cuba tak indahkan rasanya orang naik katil, tapi saya terperanjat bila dengar suara berikut ini. Pendengar Misteri Jam 12, kata Nur Farhana, saya terperanjat. Ya Allah, macam mana nenek aku ada dekat belakang pula? Nek, nenek ke tu? Nek, masih lagi Casey dengar orang bernafas. Masih lagi dengar dengan jelas. Nenek ke tu? Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan mendengar Ria 897. Apa yang berlaku bila saya beranikan diri, saya mulanya dengan tangan saya ke belakang meraba Casey, tengok ada seseorang tak dekat belakang. Ternyata tidak ada seseorang pun di belakang saya. Pendengar Ria 897, saya alihkan tangan dan rasa lega lah sebab tidak ada orang. Tapi masih lagi kedengaran bunyi nenek saya bernafas dalam keadaan macam semput. Saya bangun dari katil, tidak pandang, buka lampu bilik, baru tengok katil saya memang tidak ada sesiapa di sana. Keluar dari bilik, menjenguk
dalam bilik Nenek yang tengah tidur. Masih lagi Nenek tidur dengan tarikan nafas seperti orang semput, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, Nur Farhana menceritakan lagi. Casey, ada kalanya Nenek saya akan panggil pada waktu malam. Nana, Nana. Saya akan masuk dalam bilik Nenek. Nanti Nenek suruhlah ambilkan air panas putih, ambilkan Nenek biskut nak makan. Saya akan buat, akan tolong, akan bantu. Nanti tengah baring, Nana, saya bangun. Akan tanya Nenek nak apa. Kadang-kala dia suruh buka tingkap panas, kadang-kala dia suruh tutup tingkap angin kuat sejuk. Pada suatu malam, ketika saya sedang baring di atas katil, Nana, Nana. Saya bangun. Ya Nek, kejap Nek. Pergi bilik Nenek. Nek panggil saya. Saya tengok Nenek tengah tidur, nyenyak. Saya panggil lagi. Nenek panggil saya ke? Tak ada orang. Apabila saya pusing nak masuk ke dalam bilik saya, nak keluar daripada bilik Nenek saya, Casey, pada malam itu. Jadi daripada bilik Nenek boleh nampak bilik tidur saya yang gelap. Saya pusing. Saya terjenguk dan terperasan di atas katil bilik saya macam ada orang tengah baring. Nana, Nana, Nana. Casey, tadi saya dengar dengan jelas Nenek saya panggil saya bila datang dalam biliknya. Nenek masih tidur. Saya pusing belakang, nampak dalam bilik ada orang baring sekatil, Casey. Mungkin itu adalah makhluk yang mengganggu saya. Satu ketika dahulu, seperti ada orang naik atas katil. Mungkin. Oleh kerana saya takut, terpaksa saya pergi ke ruang tamu, buka lampu ruang tamu dan tidur di atas sofa sampailah ke pagi. Masih terkena gangguan, tapi kata beliau, keadaan semakin baik. Nenek pun dah meninggal dunia. Dan saya tinggal dalam rumah tu bukan seorang diri, malah sementara itu saya tinggal dengan kakak saya yang telah pun mendapat kebenaran dari suami untuk menjaga saya di rumah tersebut. Sementara rumah tu akan dijual dan saya akan tinggal dengan kakak saya pula. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu kisah dari Nur Farhana yang berkongsi bukan nama sebenar tentang neneknya, tapi sekarang nenek dah pun meninggal dunia dan saya rasa mungkin Nur Farhana sekarang tinggal bersama dengan kakaknya, ya. Kisah yang cukup menarik, sama seperti semalam yang dikirimkan oleh Mira, tapi kali ini gangguannya agak berbeza sedikit lah. Dan ini tadi dah dengar kisah Nur Farhana menceritakan tentang gangguan yang beliau alami, ya. Nenek selalu panggil waktu malam, Nana, Nana, macam dia panggil Edi, nanti bangun. Ya ni, nak apa ni? Nak air lah, nak tolak ni. Dan pada satu malam, bila dia terdengar suara ni panggil, dia bangun. Nek, kejap Nek. Datang, ya Nek, dalam bilik gelap tu. Tapi nenek sedang tidur. Ceng. Selalunya macam tu lah. Kadang-kadang manusia ni kalau dah kerap kali lakukan benda yang sama, kadang-kadang kita ni seperti terdengar ada orang panggil kita. Yang sendiri. Betul dan rasanya macam ada orang panggil Dan yang paling menyeramkan bila dia bangun tidur tu lah, waktu tu tertidur di sofa rumah. Dia buka mata dengan keadaan mengantuk, dia tidur, tiba-tiba terbangun. Dia buka mata, terperanjat. Ada susuk tubuh tinggi sampai kepala di siling.
berdiri kurus tinggi, seorang perempuan dengan giginya yang tajam bertaring. Kemudian dia senyum ke arah Nana yang waktu itu sedang tidur di atas sofa. Jadi ini kisah yang diceritakan benar ataupun tidak kita tak pastilah. Tapi anda rasa bagaimana? Kalau kisah ni boleh anda kasih rating lah, antara 1 sampai 10, berapa? Kalau rating bagi saya untuk kisah ni bagi 5 lah. 5 Kisah semalam Mira Up lagi. Itu kira apa, 7? Boleh katakan gitu. Boleh katakan. Jadi kita teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kiriman berikut yang ingin saya bacakan dikirimkan kepada saya, kisah misteri jam 12. Yang ini adalah satu gangguan yang dialami. Kata beliau ni Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar berasal dari Malaysia. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini adalah satu pengalaman yang menyeramkan dalam hidup saya. Nama saya Kisi gunakan sebagai Melissa. Nama samaran yang saya nak kongsi sama, dan saya harap Kisi janganlah menyebut nama email seperti yang tertera di dalam kiriman ini. Kata Melissa, saya ini adalah seorang penduduk di kawasan Shah Alam dan Seksyen 12 tempat saya tinggal. Tak nak beritahu tempat yang lebih tepat lagi lah. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah terkena gangguan apabila saya ni mula rasa sakit-sakit kaki, belakang saya mula sakit, dan jumpa doktor beberapa kali. Tapi doktor bila periksa semuanya okey, ya. Tapi bila saya berjalan rasa kaki saya sakit sangat. Dan Kisi, memang kalau saya ceritakan pada kawan-kawan saya pun kadang-kadang sukar untuk dipercayai. Tapi bila terkena pada diri sendiri, baru tahu benda-benda ini memang wujud dan kita juga boleh terkena dengan gangguan ini. Jadi bila balik itu rasa penat. Bila nak jalan pergi kerja penat. Bila nak jalan keluar dengan teman-teman penat. Ada kalanya saya lebih suka balik. Sebabnya dalam rumah bila saya duduk tenang, tak penat. Sengal-sengal kaki yang berat pun hilang, Kisi. Kata Melissa. Pendengar Misteri Jam 12. Sampaikan pada suatu hari, doktor saya ingat lagi, namanya Dr. Firdaus, di salah sebuah klinik lah dekat Shah Alam. Saya kata, doktor, dah banyak kali saya jumpa doktor. Sakit saya ni masih teruk lah, doktor. Kemudian doktor beritahu saya sesuatu di mana buat saya terfikir dan tak pernah pun saya terfikirkan tentang hal ini. Katanya, awak tak nak dapatkan ke rawatan alternatif? Maksud doktor, awak tak nak jumpa ustaz, tanyakan keadaan badan awak. Saya dah x-ray dan semua menunjukkan awak 100% okey. Tentang sakit kaki badan saya tak tahu macam mana nak buat lagi. Ubat dah kasih, macam-macam saya dah kasih. Awak cubalah dapatkan rawatan alternatif, tengok macam mana. Ya, saya pun cubalah, Kisi. Tanya kepada beberapa teman dia tanya teman dia. Akhirnya saya dijodohkan bertemu dengan seorang pakcik. Nama beliau Haji Hassan. Haji Hassan ni orangnya baik, lemah lembut, budi pekerti orangnya. Berjumpa dengan Haji Hassan dan saya tanya, Pak Ji, tak maaf, saya ni direkomend oleh seorang kawan. Katanya Pak Ji boleh tolong baikkan orang ke yang mempunyai sakit-sakit misteri. Katanya Pak Haji, dia senyum, awak sakit kaki ke? Macam mana Pak Haji ni tahu? Saya belum beritahu dia pun, Kisi. Mungkin kawan saya tak yang telefon. Saya pun tak tertanya lagi lah. Tak tanya macam mana Pak Haji tahu. Saya rasa mungkin kawan yang recommend beritahu Pak Haji ni tentang sakit kaki saya, sakit belakang saya. Saya pun angguk, ya Pak Haji. Ada ubatnya. Kejap ya. Jadi saya jumpa dengan dia. Dia mulalah melakukan sesuatu. Dia mula membaca sesuatu, dan dia berikan air pada saya untuk saya minum dan sapu pada kaki.
Jadi saya pun balik sampai rumah. Bila tanggalkan sepatu, mula rasa kaki saya ringan sangat Casey. Di rumah saya di Shah Alam Section 12. Tapi bila keluar, saya sarung je kasut saya, jalan keluar dari pintu rumah, rasa berat kaki mula rasakan. Dapat saya rasakan, kata beliau. Anda bayangkan, pendengar Ria 897, sampai pada suatu hari Pak Ji kata, saya datang rumah awak ya, saya nak tengok keadaan rumah awak macam mana. Dia datang dengan isteri Casey. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu tu 6 petang. Sampai masuk rumah. Bagus rumah awak ni Awak solat ke? Tanya Pak Ji tu. Ya cik, saya solat. Bagus. Teruskan, jangan putus ya. Sebab itu bagus. Sebab tu awak rasa dalam rumah ni ringan sangat. Dia tak boleh masuk. Alhamdulillah, awak buat yang wajib. Kenapa Pak Ji? Nanti kejap ya. Casey nak tahu tak? Bila masuk saja azan maghrib, Pak Ji tu pun cakap dengan saya, jom kita solat maghrib. Solat berjemaah Casey, katanya Melissa. Selepas tu, bayangkan ya, Pak Ji tu duduk dekat ruang tamu dengan saya. Pak Ji tu pun keluarkan satu minyak. Kemudian minyak tu dicampurkan dengan sedikit air, direnjis depan pintu. Dia baca surah, dia tiup dekat pintu. Kemudian dia duduk balik. Saya tanya, Pak Ji buat apa? Nanti awak tahu ya. Casey, Pak Ji tu dengan lemah lembut cakap dengan saya, Melissa, saya kalau nak beritahu awak sesuatu, awak jangan takut ya. Sebab kita manusia lebih mulia daripada jin-jin ni semua. Bila dengar Pak Ji tu cakap macam tu, saya mula dah fikir bukan-bukan. Isterinya pun masuk campur lagi. Jangan takut, InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi ini awak perlu tahu. Tahu apa kak? Gini, abang cakap bang, Melissa sekarang buka pintu, nanti Melissa nampak sesuatu. Ya? Kemudian isteri kata, tak apa bang, biar saya yang buka pintu. Isteri Pak Haji tu pun bangun, pergi depan pintu. Melissa, jangan takut ya. Melissa nampak buat bodoh, tapi Melissa harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu ditarik perlahan-lahan. Casey nak tahu tak? Bila isteri kepada Pak Haji tu buka pintu, saya nampak depan rumah saya ada seorang perempuan, bajunya habis koyak-koyak, rambut panjang tapi tak nampak wajah sebab dia sedang duduk. Sambil duduk tu dia menunduk. Astaghfirullahalazim, siapa tu? Melissa, sabar. Kan Melissa cakap kaki Melissa ni selalu berat. Lama-lama ni sakit badan, sakit belakang, sakit kaki. Setiap kali Melissa keluar rumah, sarung kasut, benda ni berpaut dekat kaki Melissa. Perempuan ni? Ya, saya. Dia akan peluk kaki Melissa, buat Melissa penat nak pergi kerja, buat Melissa penat nak keluar berjalan dengan kawan-kawan. Melissa akan balik rumah. Sekarang ni dia tengah duduk. Nanti kalau Melissa keluar, dia akan terus peluk kaki Melissa. Ya Allah, dia tak boleh masuk ke rumah? Jangan takut. Kalau dia masuk rumah, dah lama dia masuk. Ya, Alhamdulillah rumah Melissa ni bagus. Biar dia dekat luar. Yang ini saya akan halau dia keluar. Tapi insya-Allah dia tak datang balik. Sekiranya kalau Melissa masih rasa sakit kaki lagi, beritahu saya. Isteri pun tutup pintu. Pak Ji tu bangun, berdiri depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada Tuhan yang lebih berkuasa melainkan Allah, kata beliau. Kemudian dia baca lagi yang saya tak faham. Dia ambil air itu, dia renjis depan pintu. Dia buka pintu, renjis luar pintu. Dan dia kata,
Dengan perintah Allah, kau keluar daripada rumah ini dan jangan sesekali kau datang balik. Sekiranya engkau berdegil, neraka Jahannamlah tempat engkau, wahai makhluk yang terkutuk. Casey, pakcik pusing. Melissa nampak lagi tak? Tak. Bagus, dia dah hilang. Jangan tanya saya siapa hantar, mana datang. Tapi ingat, kalau keluar masih lagi rasa sakit kaki dan berat-berat kaki, mesti beritahu saya. Terima kasih, Casey. Itulah kiriman daripada pendengar bernama Melissa, bukan nama sebenar, dari Malaysia, Shah Alam, Section 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kisah yang kedua tadi yang kita dengar, kiriman daripada Melissa dari Shah Alam Section 12. Ya. Anda pernah ke Shah Alam? Pernah? Section 12. Saya kurang pasti section berapa, tapi tahu Wisma Maiz. Wisma Maiz. Anda ke sana Wah, itu apa? Rumah kawan ke saudara? Masa tu untuk pengembaraan. Penggemar. Lupa pula. Biasalah pelakon Dah lama. Drama apa tu? CMYK. Oh, macam kedai makan dekat Itu CMK. dekat Mustafa. Kisah dari Melissa. Beliau ceritakan sebenarnya ada bahagian-bahagian yang dalam kiriman email ni dikirimkan pada saya, yang katanya bukan untuk saya ceritakan tapi untuk saya tahu ini adalah satu perbuatan orang kepada beliau, supaya beliau ni sakit kaki nak ke tempat kerja. Sebabnya waktu itu adalah sesuatu berlaku lah yang mana diamanahkan saya jangan cerita, jadi saya cuma rahsiakan lah. Tapi yang penting sekali kisahnya sakit kaki tu sakit kaki berat oleh kerana sakit kaki tu dia menangkap sampai ke belakang lah badan pun sakit. Belakang badan tu. Jadi bila beliau dapatkan bantuan tu, apabila depan rumah tu ada perempuan tengah standby, setiap kali dia keluar benda tu akan ikut berpaut Jadi macam mana kisah ni? Real juga. Real. Boleh katakan. Ini saya rasa boleh jadikan plot filem boleh jadikan film. Film. Baik, di Facebook DJ KC tadi kita tanya siapakah yang sedang mendengar MJ12, dari mana agaknya anda merupakan fan MJ12, dari mana? Oi, ramai ni, lebih 97 komen Siapa ni yang ada? Kita ada Hanafi Sempit daripada Merimprit. Hanafi Sempit Merimprit Hanafi Sempit orang Merimprit. Duduk tersepit makan kuih semprit. Okey, kita juga ada yang ini dari Johor, Kulai Johor Muhammad Al-Hakim Said Nasir. Assalamualaikum, haifa haluka. Saya orang Johor, Kulai Johor lah. Terima kasih Orang Kulai Johor pun Suhailmi Saleh. Yang ini Rosita Jumaat sudah bersedia MJ12 hari ini, tak boleh lepas mendengar MJ12. Terima kasih. Dari Negeri Sembilan pun ada Arif Akira. Wah, yang ini dalam teksi Mustafa Ahmad sedang bertugas saya rasa. Daerah Pontian Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syawal Muhammad Said. Ini Pasir Gudang Johor. Malam ni macam ramai pula teman di seberang tambak. Ini daripada Kak Mar kata saya dari Bedok North KC. Kalau macam Acik bukan Bedok North, Bedok North Bedok North. Siapa lagi yang sedang memantau sekarang ini? Okey, kita ada band Monster Ibrahim. Kamek dari Miri Sarawak KC. Kamek. Ada juga dari yang saya tengok ni dari Surabaya pun ada. Surabaya Indonesia. Surabaya Indonesia. Bayu Satrio. Ya, Jitra dari Jitra Kedah, orang Kedah. Said Muhammad Sayan. Baik, kita akan semak kiriman lagi lah secara mungkin mana kita pandang tu kita cuba bacakan lah terima kasih pada anda yang memilih MJ12 sebagai satu rancangan menemani anda setiap malam. Dan Eddie, kali ini saya nak ceritakan satu lagi pengalaman yang dikongsi dalam rancangan MJ12. Ini penampakan susuk tubuh putih dalam longkang di Singapura ataupun di Singapura.
Rumahnya terletak di Chua Chu Kang, berdekatan dengan longkang besar. Saya tak tahulah mana Anda tahu? Saya rasa saya tahu. Jadi kata beliau, rumah saya berdekatan dengan longkang besar di Chua Chu Kang. Daripada blok saya, katanya di sini, saya boleh nampak longkang besar tu. Memang jelas pandangan longkang besar. Inilah kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita yang bernama Dan ke Dan, tak tahulah, D-A-N. Kalau Melayu Dan lah. Dan. Kalau orang putih dia Dan. Kita teruskan kisah dari Dan dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Dan. Pengalaman yang saya ingin ceritakan kepada semua tentang longkang besar di hadapan rumah saya di Chua Chu Kang. Longkang yang saya sebutkan ini besar Casey. Memang amat besar. Petang-petang hari kadang-kadang nampak burung putih, keren yang ada dekat longkang tu mungkin sedang makan ikan-ikan yang ada dalam longkang. Nanti pada malam hari saya akan keluar rumah kalau nak merokok. Ada sekali bila saya sedang merokok, saya nampak dengan jelas dengan mata saya sendiri. Yang saya nampak susuk tubuh warna putih. Pada mulanya saya ingatkan burung keren, sebabnya sama warna putih. Saya ingatkan burung keren. Tapi bila saya perhatikan betul-betul, yang saya nampak susuk tubuh tu bukan burung keren, tapi susuk tubuh yang sedang berdiri tegak. Saya mula fikir, apa ni aku nampak? Adakah yang saya ternampak ni pocong ataupun mungkin kain lah? Kain orang ke bantal peluk seseorang yang jatuh dalam longkang besar di Chua Chu Kang. Kisi apa yang berlaku membuat saya takut sangat-sangat apabila kali kedua saya tengok benda tu pusing dan mula lari Kisi dengan begitu laju. Itu membuat saya terperanjat dan terus saya matikan rokok, masuk ke dalam bilik untuk tidur. Lat beberapa minggu lah, kemudian dah tak nampak terus hilang. Lat beberapa minggu kata beliau, apabila saya ni berada di ruang tamu dan kemudian tergerak hati untuk merokok. Saya pun keluar dari rumah, berdiri depan koridor rumah saya sambil memandang ke arah longkang. Alangkah terperanjatnya apabila sedang nak hidupkan asap rokok ni, nak hidupkan rokok saya, tiba-tiba Casey saya dengar ada orang kata hello. Ada orang kata hello dengan nada suara yang menakutkan sangat. Saya toleh kiri kanan tak nampak sesiapa pun. Bila saya pandang balik dekat longkang tu, disitulah menjelmanya lagi susuk tubuh putih di longkang besar Chua Chu Kang. Macam ada benda yang tak kena dengan longkang ni. Malah nak tanya isteri, takut nanti isteri saya dapat tahu. Dia takut. Saya pun diamlah. Buat tak tahu sudahlah. Itulah pengalaman yang saya nak ceritakan. Mohon maaf kalau kisah ini tidak berapa seram, tapi keadaannya seram sekiranya kita mengalami secara peribadi. Misteri Jam 12. Yang satu cerita ni kisah yang mengejutkan juga. Jadi nenek ni berumur dalam 80 tahun. Kalau kita tengok dari segi fizikal dia, memang nenek ni tak berupaya untuk bangun dan jalan begitu laju. Dia memakai tongkat. Tetapi setiap maghrib, ada certain hari, setiap maghrib dia akan berlari-lari di depan rumah koridornya. Jadi barulah mereka ceritakan, rupanya sikit-sikit nenek dia ni suka masuk bilik cucunya dalam pukul 11 atau 12 malam, isap ibu jari cucunya, menyedut darah dan transferkan saka tu. Hati-hati anak. Misteri Jam 12 bersama Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Selamat pagi kepada semua geng-geng momok yang sedang memantau siaran nombor 1 radio Misteri Jam 12. Selamat pagi kepada teman-teman yang berada di seberang tambak, mungkin yang sedang bersama dengan teman-teman mendengar rancangan Misteri Jam 12. Di sini kita ada dari Kak Melah. Kak Melah kata, "Hai KC, hello. Saya sedang mendengar MJ12. Ini dari Permas Jaya bersama dengan suami. Tiba-tiba dengar bunyi terperanjat saya dibuatnya. Suami saya berdengkur ke si." Nasib baik suami berdengkur Tiba-tiba dengar bunyi suami saya tak ada dalam bilik. Siapa pula tu? Terima kasih pada Kak Melah yang terperanjat terdengar suami berdengkur Kita juga ada Nabila Sulaiman dari Serenggun, Zura Ebeli dari Wyoming, USA. Wyoming tak tahulah sebut Wyoming macam bahasa Cina pula Okey, kiriman dari teman Skudai Johor. Terima kasih pada Ediman dari Lutfiana, sedang mendengar sekarang ini di rumah dengan akak saya yang juga minat rancangan MJ12. Terima kasih. Juga dari Kuching Sarawak, Jejaka Pendiam, dari Tampines, Wizi, dari Bukit Panjang, itu Man, siapa lagi ni? Dari Bukit Batok, kita juga ada Mizal, dari Hogang, Nazir Anwar, dari mana tadi tu? Ini dia. Ini kiriman daripada Encik Wak Dolah. Wak Dolah kata, "Assalamualaikum KC." Waalaikumsalam. Tadi Wak Dolah sedang memandu teksi dan tiba-tiba rasa tak sedap hati kerana beberapa kali bila pandang cermin macam ada sesuatu yang tak kena di tempat duduk belakang. Daripada Wak Dolah memandu dan terganggu fikiran ni, ada baiknya Wak Dolah balik ni sambil sambung mendengar rancangan MJ12. Wak Dolah yang kata sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 di rumah beliau di Sengkang. Terima kasih pada Wak Dolah. Dan ramai yang sebenarnya yang beritahu saya di mana anda sedang berada. Terima kasih kepada geng-geng momok Misteri Jam 12. Ada juga yang sedang mungkin bertugas pada malam ini. Apa kata kalau kita buka talian 66911897. Sebentar nanti saya akan bacakan kiriman kisah selanjutnya dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Sewaktu saya dan isteri sedang tidur, tiba-tiba isteri saya menangis. Menangis dalam tidurnya. Saya cuba kejutkan isteri saya beberapa kali, tapi dia tetap tidak sedarkan diri. Malah dalam tidurnya dia kata, "Abah, tunggu bah. Saya nak ikut. Abah, tunggu. Saya nak ikut." Saya terus kejutkan isteri sampailah dia bangun dan tersadar. Isteri saya dah hampir 3 bulan sakit pada waktu itu. Sakit dan baru sahaja keluar hospital sebab doktor katakan isteri tidak akan hidup lama. Paling-paling antara 3 hingga 6 bulan saja.
Badan isteri saya kurus kering, lemah sangat-sangat. Saya kejutkan isteri setelah dia mimpi dan dia bercakap dalam tidurnya sambil menangis. Isteri bangun istighfar dan saya tanya, kenapa dengan awak ni? Tak ada apa-apa bang. Dan sambil saya terlihat menitis air mata di sebelah mata kirinya. Kemudian saya tanya lagi. Katanya dia mimpikan arwah bapa. Itu arwah abahnya lah. Datang dekat tingkap sambil sedang melambai-lambai ke arahnya, mengajak dia ikut abahnya. Saya mimpikan abah datang dekat tingkap nak ajak saya bang. Menangis isteri saya. Saya pun rasa sedih Kisi, tapi saya tetap kawal air mata, tak nak menangis depan dia. Saya hanya katakan, sudahlah. Ajal maut di tangan Tuhan, bukan doktor. Doktor kasih anggaran. Kita hiduplah selagi kita mampu, selagi kita diberi peluang. Pendengar Misteri Jam 12. 4 hari kemudian, saya mimpi. Mimpi dalam tidur saya, isteri saya salam tangan dan kata, bang, selamat tinggal. 2 hari selepas itu, isteri saya meninggal dunia. Kesi saya merasa terkejut sangat. Selalu tak pernah saya percaya tentang mimpi. Tak pernah. Tapi setelah kejadian yang saya alami, isteri saya mimpi katanya arwah abah datang dekat tingkap, jemput dia pergi. Isteri kata, bah tunggu. 4 hari kemudian saya pula mimpikan isteri saya salam, cium tangan, peluk saya, katanya, bang, selamat tinggal 2 hari kemudian, isteri menghembuskan nafas yang terakhir. Selepas kejadian itu, anak saya lah yang berusia 10 tahun menangis setiap malam, akan panggil ibunya, ibu, baliklah ibu. Saya cuba tenangkan dia, cuba ajak dia keluar jalan, makan. Dia akan tenang, tapi bila malam nak tidur, dia akan menangis. Saya akan cuba tidurkan dia dulu. Barulah saya masuk bilik dan saya tidur. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, pada suatu malam, saya tengok anak saya dah okey, dah tenang, dah pun tak meracau panggil ibunya yang telah pun meninggal dunia. Saya pun ingat mungkin anak saya ni dah kembali pulih lah. Sampaikan pada suatu malam, saya dengar anak saya ketawa dalam bilik. Saya bangun. Terperanjat saya apabila saya nampak anak saya, pintu biliknya ditutup. Untuk pengetahuan Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, anak gadis saya ni kalau tidur tak pernah tutup pintu sebab dia kata takut. Saya pun kata, Diana mesti belajar tutup pintu tau. Sebab babah ni kan lelaki dalam rumah. Tidur tutup pintu belajar. Tak boleh bah, takut, kata dia. Tapi pada malam tu, saya terdengar anak saya ketawa. Saya bangun, keluar dari bilik, terperanjat, nampak pintu bilik anak tutup. Siapa pula yang tutup? Saya cuba ke depan, saya cuba buka pintu, dikunci dari dalam. Diana. Anak saya bangun, pergi dekat pintunya, dengar Casey dia bergerak makin dekat. Pintu dibuka. Ketuk. Ya bah, ada apa bah? Diana belum tidur lagi. Diana tidur. Abah ketuk pintu, dia dah bangun. Kenapa Diana tutup pintu Diana tidur tak pernah tutup pintu. Kan Abah cakap tak bagus tutup pintu. Diana,
Diana buat apa kat dalam ni? Tak ada apa-apa. Diana tidur ngantuk. Dah lah, Abah pergi tidur Dipendekkan cerita, Casey. Saya cuba. Dan rupa-rupanya bila saya cuba selidik apa yang berlaku, anak saya beritahu, malam-malam ibu akan datang. Ibu akan datang dekat tingkap. Nanti dia akan senyum, dia akan panggil anak saya. Diana. Ibu datang, Diana. Saya tidak ada pilihan, Casey. Bila saya berjumpa dengan seorang pakar ni kata, cara yang paling mudah untuk anak anda jangan duduk dalam rumah tu dulu. Anak anda tinggal tempat lain. Kalau ada adik-beradik, tumpang rumah adik ke, rumah kakak ke. Kalau tak, duduk rumah neneknya. Kata pakar tersebut, setiap orang mempunyai korin. Korin adalah sejenis jin yang mendampingi setiap manusia termasuk anda dan saya, kata pakar. Korin kita semua adalah jin. Jin yang kafir. Hanya korin Nabi Muhammad, kata beliau, adalah korin Islam. Sebab itu kita digalakkan untuk buat baik, untuk lakukan kewajipan. Solat yang kita lakukan, korin tu akan duduk tepi tengok. Lama-kelamaan, korin pun kalau dah suka akan ikut masuk Islam. Begitulah hakikatnya. Bila seseorang itu meninggal, kata pakar, korin tu tak ikut meninggal sama. Ada kalanya korin tu akan kekal sampai hari kiamat. Ada kalanya korin tu juga akan mati. Tapi lazimnya korin tu akan duduk dalam rumah sampai dia fikirkan dah tak ada sebab kenapa dia harus duduk dalam rumah tu, dia akan keluar. Tapi pada korin ni ada sebab. Sebab anak anda, katanya, masih lagi ingatkan isteri anda. Jadi dia ambil peluang sebab korin mempunyai wajah yang serupa. Boleh bertukar wajah dengan orang yang telah pun meninggal dunia. Sebab tu ada kalanya orang-orang ceritakan dalam rumah nampak kelibat suami lah, nampak kelibat anak keluar tandas. Yang dia nampak bukan anak, bukan suami, tapi korin yang menyerupai mereka. Jadi saya ambil nasihat pakar tu tak perlu pun datang rumah. Dia kata pindah, saya pun letakkan anak saya rumah neneknya. Nasib baik tinggal tidak begitu jauh, Casey. Selang lebih kurang 2 bulan, dah pun tenang, ambil balik anak saya. Dan memang betul, Casey, tidak ada apa-apa lagi gangguan yang berlaku. Terima kasih dan juga selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu kisah yang saya terima, ya, datang daripada pendengar kita dalam rancangan MJ12 di Ria 897 FM tentang isteri yang meninggal tu sedih. Kisahnya sedih, dari sedih bertukar takut. Pengalaman sedih. Adakah benar mungkin kalau seseorang tu meninggal, sebelum nak meninggal tu mungkin antara tanda-tanda dia mimpi lah arwah bapa yang dah meninggal lama, arwah mak mungkin yang dah lama pergi tiba-tiba datang jemput dia. Dan kata teman kita ni, beliau waktu itu isterinya sampaikan menangis dalam mimpi dan dia terdengar isteri kata, "Abah tunggu bah, Abah tunggu." Dan lat beberapa hari beliau pula mimpi isterinya salam dan peluk dan cium, katanya, "Abang selamat tinggal." Sedih kan? 2 hari kemudian meninggal dunia. Dan anak yang tak boleh terima, 10 tahun kehilangan ibu. Dan itulah mungkin diganggu oleh korin. Terima kasih kepada yang berkongsi pengalaman. Kisah mungkin sedih, seram, bercampur dalam satu pengalaman yang diceritakan awal tadi. Baik, kisah berikut ini yang ingin saya bacakan dalam rancangan MJ12. Sebentar nantilah saya akan bacakan. Tapi sekarang 669118997. Misteri Jam 12 malam.
Baik, terima kasih pada anda semua dan juga ada teman kita yang sedang dari Warung Kopi Ubin Endun Senin. Ini warung kopi dekat Pulau Ubin ke ni? Sedang mungkin mendengar MJ12 sekarang ni ke, ataupun ini hanya gambar yang dikirimkan daripada SNFSK. Terima kasih. Yang ini kiriman daripada teman kita, katanya, Casey, terima kasih, MJ12 memang terbaik. Saya sedang mendengar sekarang ini sambil mendengar, sambil cuci kereta dekat kawasan ini di Johor. Wah, nak balik Singapura kejap lagi. MJ12 memang terbaik. Di sini pun orang sedang mendengar Misteri Jam 12 di kawasan saya makan di Benafi. Wah, Benafi sedang dengar MJ12. Terima kasih ya. Selamat pagi kepada geng-geng di Benafi yang sedang makan sambil mendengar rancangan Misteri Jam 12. Baik, yang ini kisah saya terima. Assalamualaikum Kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman yang saya ingin kongsi ni, waktu saya balik dari kerja, saya terperanjat apabila saya mendongak ke atas daripada tempat letak kereta. Nak pulang ke rumah, saya harus jalan kolong blok lah. Tergerak hati sebelum sampai blok, saya mendongak ke atas untuk tengok tingkap rumah saya. Rumah saya ni di tingkat 7, jadi agak tinggi lah. Saya jalan, dongak tengok tingkap dapur rumah. Terkejut bila saya nampak ada perempuan sedang berdiri dekat tingkap dapur yang gelap. Saya rasa pelik. Sebabnya bila saya dalam perjalanan nak pulang, saya telefon isteri beberapa kali tak jawab. Mungkin dah tidur, sebabnya waktu saya telefon jam 1 pagi. Bila sampai, saya telefon lagi tapi tak jawab. Tapi bila tengah jalan, ternampak ada orang berdiri dekat tingkap. Siapa pula ni? Balik rumah, buka pintu, saya beri salam. Tak ada orang yang jawab. Tengok, masuk bilik, isteri tengah tidur. Anak saya 2 orang, kedua-duanya tengah tidur. Dan saya masih terbayang-bayang tadi. Adakah yang saya nampak tu betul rumah saya ataupun rumah orang lain? Tak apalah, saya pun masuk tandas, ambil tualah nak mandi ni. Dalam tandas tengah mandi, saya dengar orang buka pintu peti ais di dapur rumah saya. Saya pun bersuara, Mama. Tak ada orang pun menyaut. Siapa pula yang buka pintu peti ais? Saya keluar daripada tandas, terperanjat Casey apabila saya nampak pintu peti ais saya terbuka luas. Ada orang buka dan lupa nak tutup. Saya tutup balik pintu tu, kemudian ambil makanan, makan, masuk bilik tidur. Keesokan harinya tanya isteri, tanya anak. Mereka semua kata yang mereka tak bangun dan tak buka pintu peti ais. Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Saya buat bodoh dan tidak fikirkan tentang hal tersebut. Kemudian saya teringat, dekat dapur saya ada wind chime. Setiap kali angin tiup, ia akan berbunyi, menghasilkan bunyi seperti loceng. Dan saya juga pernah terdengar seseorang teman mengatakan, jangan gantung benda-benda yang berloceng dalam rumah, seolah-olah ibarat memanggil jin datang. Jin memang suka dengan bunyi loceng. Saya pun mengambil keputusan tanpa berbuat apa-apa. Saya angkat benda tu, simpan. Kemudian tidak ada apa-apa yang berlaku. Dah tak ada nampak susuk tubuh, ataupun ketika mandi tak adalah dengar orang buka peti ais. Malah perasaan seperti ada sesuatu di dapur rumah hilang begitu saja. Adakah mungkin benar menggantung wind chime mengundang makhluk-makhluk seperti yang saya katakan tadi? Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Acun DK, Casey. Apa khabar, Acun? Baik, Ini di mana sekarang ni?
Di rumah KC. Tak bertugas hari ni Tak bertugas KC. Pengalaman anda tentang apa ni? Silakan Acun. Okey, tak ada pengalaman KC. Cuma nak cakap yang longkang besar kat Choa Chu Kang tu KC. Okey, berada di Brickland Road, depan rumah saya KC. Rumah anda memandang ke arah longkang besar yang katakan pendengar tadi kata nampak susuk tubuh putih memang betul KC. Kalau daripada KJE kan KC, kalau nak pergi ke Sungai Tengah, kalau belok ke kanan nak pergi ke Police Academy, ini belok kiri ke Brickland Road. Sebelum belok kiri tu KC, situ ada zebra crossing. Dekat situ isteri saya pernah ternampak waktu pagi KC, waktu pulang, dan nampak satu orang tua KC berada di celah pokok. Tapi isteri saya tak beritahu saya selepas 3 hari KC. Dan lagi satu kisah tentang depan rumah saya ni pun ada pokok tau KC. Anak lelaki saya pernah ternampak benda berambut panjang di tingkap KC. Dan dia menangis teruk KC. Nasib baik masa tu saya ada berada di rumah kan. Saya buatkan dia air, tenangkan dia, baru lepas tu sudah tidur balik KC. Jadi terima kasih tentang longkang yang dikatakan kisah tentang di kawasan Choa Chu Kang tu ada beberapa kali saya terima kisahnya. Jadi memang betul KC. Pasal kawasan rumah saya ni, saya dengar dulu kawasan sini memang kawasan perkuburan KC. Ini apa yang daripada orang dulu kan. Ini tapi bangsa apa tu saya tak tahulah. Terima kasih Acun Diki Terima kasih sama gitu. Kembali. Baik. Juga kita ada teman-teman yang lain yang sedang memancing dari An Putri dari Kelong nombor 20 depan Pulau Ubin sedang memancing sambil mendengar MJ12. Memancing dekat Kelong sih. Seronok betul ya. 669-11897. Yang ini kiriman daripada ini email saya nak bacakan, datang daripada pendengar yang bernama, ini dia. Ini daripada Haji Husin. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Husin. Saya harap KC dapat bacakan kisah yang saya ingin ceritakan ini. Saya beberapa bulan yang lalu telah pun membantu sebuah keluarga. Dikatakan keluarga ini terkena gangguan teruk dalam rumah, di mana dalam rumah tu sering kali penampakan seorang nenek akan duduk dekat ruang tamu. Kadang-kala nampak dia berdiri dalam bilik. Di mana tempat yang gelap, di situlah dia akan menjelma. Jadi sebelum kejadian ini berlaku, rumah tu sentiasa gelap. Lampu yang dibuka hanya pada lampu di dapur. Lampu dapur saja akan dinyalakan, lain dalam rumah tu akan menjadi gelap. Rumah yang saya pergi ini adalah rumah mansionette 2 tingkat. Jadi bila datang rumah tu, tuan rumah ceritakan pada saya, kata Haji Husin. Dia kata anak saya yang nampak dulu, kemudian saya, kemudian yang lain-lain, barulah yang terakhir suami nampak. Penampakan seorang wanita tua berdiri, amat menyeramkan wajahnya, membongkok sangat-sangat, rambutnya putih panjang. Dan dia tidak buat apa-apa, cuma penampakan dia membuat orang takut. Jadi saya pun tanya pada dia, nampak dekat mana? Katanya kadang-kadang dekat bawah ruang tamu, kadang-kadang nampak dalam bilik. Anak pernah terpekik. Saya bangun pergi bilik anak menggigil ketakutan, cakap dekat atas almari ada nenek tengah baring. Atas almari anak saya. Terperanjat saya dibuatnya. Jadi akhirnya dapat tahu yang benda ni hanya akan berada di tempat-tempat yang gelap. Tempat tu tak semestinya buka lampu seterang-terangnya, tidak. Kadang-kala kita hanya perlu buka lampu sedikit. Kan ada lampu dipanggil bed lamp ataupun night lamp. Kita pacak lampu tu kepada suis lampu dan hidupkan, dia menyala sedikit, lampu tu pun jadi. Keluarga tu mendapatkan lampu tersebut dan dipasang dalam bilik. Asalkan ada sedikit cahaya, barulah penampakan nenek tu hilang. Tapi ini bukan bermakna nenek tu tak ada dalam rumah, cuma tak nampak. Saya mula membaca surah Yasin. Pendengar Misteri Jam 12, kata Haji Husin, apabila saya baca surah Yasin antara waktu maghrib sampai waktu isyak, saya duduk dengan tuan rumah tengah membaca.
Dekat atas Casey bunyi telapak orang berlari. Sedangkan dekat bawah saya, sang suami, isteri dengan 3 orang anak sedang duduk membaca Yasin. Siapa yang dekat atas? Saya tengah membaca, kemudian dengar orang lari. Bum, bunyi pintu dihempas. Macam tak sukalah Casey. Saya kata terus baca. Kita baca dan baca. Dan bacaan Yasin ni bukan hanya untuk semalam, satu malam, malah kita baca untuk sepanjang seminggu. Sepanjang seminggu itulah kita baca dan baca. Dekat atas macam ada pesta. Berlari. Dan Alhamdulillah, setelah itu saya pun kata cuba matikan lampu, tengok macam mana. Anak-anak tak berani. Jadi anak-anak tidur masih buka lampu. Cuma abang dia dan suami isteri inilah yang cuba matikan lampu. Dan mereka pun memberi maklum balas. Penampakan makcik tu, nenek tu dah tak ada dalam rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terima kasih pada Haji Hussein yang sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Macam-macam kisah saya terima. Ada juga yang sedang mendengar rancangan MJ12. Terima kasih juga pada anda yang sedang bersama dengan kita. Ini daripada Wan, kata Wan Casey sedang mendengar bersama dengan isteri tersayang yang berada di sekarang ini mana? Wan di Queensway. Terima kasih. Wah, Queensway sih. Yang ini daripada Liza Wati kata sedang mendengar di Bedok South. Terima kasih. Yang ini siapa lagi? Dari Abdul Jalil Zakaria, Seksyen 24 Shah Alam Selangor. Wah, tadi Seksyen 12. Ni Seksyen 24 di bawah kanun keseksaan tak adalah. Baik, kita jawab pemanggil yang terakhir. Hello, selamat pagi. Halo, Casey, apa khabar? Pak Raden, ada chronic case. Tapi ini short and sweet, insyaAllah. Okay. Ya. Pak Raden. Ya, apa ni tadi kisah yang Corin Jin tu yang mana sebelum isterinya meninggal, isterinya katanya mimpi nampak arwah bapa datang, kata mari ikut, dan dia kata tunggu, dan kemudian lat beberapa hari suami pula mimpi isteri cium tangan cakap selamat tinggal bang, lat 2 hari isteri meninggal dunia. Adakah mungkin mimpi-mimpi ni boleh berlaku sesuatu seperti yang kita mimpi tu, macam mana? Ini Pak Din cakap antara rahsia maut. Pak Din tak nak sebut pasal agama kerana Casey dah sentuh. Antara rahsia maut Casey, ini Pak Din cakap jujur. Ni Pak Din cerita ni kerana apa tahu, melalui guru Pak Radin ni cerita. Dia pun dah tak ada. Sebenarnya Karin ni adalah apa tahu, kembaran kita Casey. Tapi dia bukan jin Casey. Dia adalah alam tersendiri ciptaan Allah Ta'ala. Sebabnya dalam ciptaan sekarang ada jin, ada gini. Memang sebahagian dikatakan jin Casey. Tapi Karin adalah yang dipanggil kembaran kita, iaitu kembar kita yang memiliki wajah kita. Dan dia adalah sebahagian daripada ciptaan Tuhan tu adalah part of wajah kita Casey. Dan dipanggil Karin kerana apa? Karin tu maknanya kembaran Casey, atau dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau orang dulu cakap istilah jin, sebab kemungkinan ada juga bahagian bab jin dalam Karin. Sebab tanda-tanda memang apabila dia mimpi, itu bukan kerana dia mimpi Casey. Kadang-kadang berpantang maut sebelum ajal, kadang sampai ajal. Casey tahu tak? Antara kadang-kadang Karin kita sebelum kita nak meninggal, orang banyak tak tahu satu rahsia tepat dan tepat sebuka. Ini bukan kita tak cerita pasal syirik. Kadang-kadang sebelum orang kita nak meninggal Casey, kadang Karin kita tu ada masa kembaran kita, katakan dia nak meninggal di satu expressway tau, dekat satu tempat di laluan di situ, atau di tempat kapal ke atau begini. Dalam 1 minggu dia rohani dia akan pergi ke sana bermain-main di tempat tu Casey. Dalam apa dia akan tahu di situ dia akan pergi. Katakan dia nak pergi dekat satu kemalangan di expressway, dalam in 1 week the soul travel down there. So Karin ni adalah mewakili sebahagian daripada kembaran rohani kita. Itu pasal, tapi susah untuk diistilahkan sebab nanti sensitif masuk agama Islam ni kes nanti. Ini pasal ini cerita Misteri Jam 12 ni hanya cerita hayalan dan cerita hanya bergurau sendiri. Kita jangan taksub. Begitu juga kadang-kadang rahsia, when people want to pass away, sometimes 1 week ke apa, so dia ada bermain-main di tempat tu. Katakan dia akan kembali. Ini hanya firasat orang-orang zaman dulu
bukan kerana kita tiga yang manusia tak tahu. Dia kita tak boleh cakap bid'ah. Tiga yang manusia tak tahu di mana ajal maut kita, pintu rezeki kita dan jodoh pertemuan kita. Itu pasal. Tapi tanda-tanda ada juga orang dulu yang mempelajari. Katakan kalau dia nak mati dalam kemalangan di jalan raya ke apa, atau di satu daerah, dalam 1 minggu rohani dia akan bermain-main di daerah situ, Casey, sebelum dia pergi. Dan waktu situ juga dah sampai masanya terjadilah kemalangan di tempat yang karin dia pernah bermain-main di situ. So the soul go first to travel the place where you know that there's the end of this life down there. Tapi kita jangan mempercayai lah. Itu tafsiran orang-orang zaman dahulu. Tapi cuma satu, karin ni adalah dipanggil bukan saja jin, dia adalah kembaran kita. Sebab hidup manusia ni ada kembar kita sendiri, Casey. Sedangkan kalau kita tengok cermin, sedangkan cermin kita manusia, kita nampak kembar kita kan, iaitu your own photocopy. Begitu juga kalau kita boleh nampak kembaran kita cara nyata di cermin, karin adalah kembaran gaib dalam diri kita. Jadi kalau dia kembaran gaib diri kita tu, bagaimana kita kalau meninggal, dia tak meninggal lagi sih. Sebab dia masuk di bahagian alam yang ada orang cakap alam jin, alam roh. Tapi kalau alam jin mati ke sih? Jin meninggal. Jin pun boleh mati walaupun umur jin panjang, paling kuat sampai 100 tahun, ada sampai dia ke 400 tahun. Tapi karin ni is part of kita punya kembaran, is part of soul punya development of karin yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi panggil kembaran kita. Kembaran tu adalah karin. Sebab kembaran tu adalah rohani gaib kita, Casey. Yang kita kalau muka kita di luar kan muka Casey, tapi dalam rohani Casey is Casey punya look juga. Kan sedangkan kan dapat ni kembali balik buka pulang you look at manusia punya pandai kalau Allah Ta'ala berikan. Awak tengok manusia kita cermin, sedangkan kita tengok cermin, kita nampak tak muka kita? Itu bukan karin kita, itu kan muka kita, tapi it's part of macam karin kan. Aku nampak muka aku pula, ini kan karin aku ke? Tapi itu kan karin yang nyata, iaitu kembaran muka, sebab kita muka kita sendiri. Tapi karin yang sebenarnya adalah kembaran gaib yang tak kelihatan, yang menyerupai diri kita, dan dia masuk dalam urusan gaib. Jadi itu hanya Allah yang menentukan, Casey. Sebab tu karin tak mati. Boleh Pak Din cerita satu je kronik kes untuk 5 minit, boleh Casey? Ya. Ni Pak Din cerita satu, ikhlas. Casey percaya tak? Itu pasal Pak Din cakap, ini kisah suami yang tersampuk, Casey, bukan tersampuk semangat isteri. Contohnya Pak Din cakap terjadi, Pak Din terpaksa jujur dia dekat Changi punya laut. Itu Pak Din cakap siapa-siapa kalau pergi Changi, dekat ada satu tempat sebelum nak pergi Changi punya airport lah, Casey, ada satu dekat tepi pantai tu ada satu tersembunyi punya toilet, Casey. Casey tahu tak, this a man, dia husband and wife, dia suka sightseeing. Jadi wife dia cakap, yang I got high tide nak buang air kecil dulu, buang hajat you tunggu Jadi lepas dia strolling tu, so isteri dia emergency.com nak buang air kecil pula. Jadi dia keluar, dia tunggulah isteri dia kat kapak. Bila dia keluar, isteri kapak, tak sampai 5 minit aja, orang kata pasal dia tak jauh sangat. Itu pasal Pak dia cakap, kalau isteri kau tu, dia cakap suami-suami kalau isteri nak pergi ladies toilet, kau temankan tak payah temankan dekat pula, nanti jadi peeping top. Agak berdepan sikit dengan toilet tu lah, tapi jangan depan toilet, nanti orang kita mengendap pula. Jadi Pak dia cakap, isterinya berkasih tahu, abang, I nak pergi buang hajat dulu, buang kecil sekejap, dia tunggu jadi dia tunggu dekat park tu, agak jauh daripada toilet tu lah. Lepas tu dia tengok isteri dia cepat dah balik, tapi isteri dia diam aja, Casey. Cuma isteri dia tak buka pintu, tak apa, cuma dia cakap apa, dia diam aja. Yang kenapa dia tak buka pintu? Ini suami yang gentleman, dia bukakan pintu, dia masuk lah. Lepas tu dia drive, dalam dia drive dia diam. Dia sekali dia kata, yang why you tak berbual sangat, kenapa you macam gini je tadi, you kenapa toilet tu tak bersih ke apa? Lepas tu malang tak berbau, handphone telefon berdering kat nombor telefon suami dia while they're driving away. Abang kat mana ni bang? Orang kata, kirakan ke abang kat mana? Tak kronik. Siapa yang masuk dekat dalam kereta dia, Casey, sedangkan isteri dia baru keluar toilet. Itu pasal Pak Din cakap ini kes hantu raya, Casey. Menyamar bini dia atau .com.pontianak yang dah jadi orang kata kronik pula, dah tumpang fotokopi bini dia.
Jadi dia sudah terperanjat, dia berdebar, dan perempuan tu masih berbajang isteri tu masih ada dekat dalam kereta. Dan apa terjadi dalam expressway tu, dia dah terperanjat. Orang kata dia keluar, dia tinggalkan bulat-bulat kereta dia. Bila dia tengok balik, perempuan tu dah hilang. Tapi kerana apa tu, dia cakap bini dia balik, dia telefon balik handphone tu. Dia kata, yang tunggu, yang I call back you back. I ingat you lah, ada orang masuk dekat dalam kereta sama macam you. Dia kerana dia sayang bini dia tawakal juga, dia masuk dalam kereta, dia speed nasib baik waktu dia kereta tu, dia perempuan tu yang ada dalam kereta dia tu dah hilang. Lepas tu dia masuk balik, betul-betul bini dia tu dekat kapak tu tengah tunggu dia. Lepas tu apa tadi, bila dia balik rumah, dia dah histeria, agak orang cakap apa tahu, tersampuk body gambaran wajah isteri dia yang bukan isteri dia. Jadi, that lady yang menyamar isteri dia tu dah masuk dalam badan dia, Casey. Proses dia, dan akhirnya dia telah tersampuk. Dan apa terjadi? Apa tahu, Casey? Dia dah meracau, dia dah demam panas, dia dah gini. Bila dia tengok wajah isteri dia pun, dia macam takut, Casey. Jadi, ibarat terus mak mertua dia kasih tahu Pak Radin, Pak Radin, suami saya, anak menantu saya lepas dia balik dengan isteri dia mengadu. Orang kata kirakan dia ambil isteri dia. Orang kata dia temankan isteri dia buang air kecil. Dia ingat isteri dia cepat nak balik. Lepas tu diam aja, dia masuk kat dalam kereta. Dia buka pintu, perempuan tu masuk. Dalam Halfway Expressway, bini anak perempuan saya telefon. Dan anak perempuan saya cakap, abang kat mana bang? Saya baru keluar ni. Dan dari situ dia terperanjat lah. Jadi bila dia balik, dia membimbing, aku takut. Orang kata, kenapa muka macam kau pula tadi, tapi bukan kau. Jadi dia sampai apa tahu, itu pasal kalau orang terperanjat, orang boleh kena suffocation, sudden impact of demam panas. Sudden demam panas yang tak nentu. Pasal apa tahu, benda tu yang gaib tu dah ada dekat dalam diri dia, Casey. Jadi dia tersampuk, fotokopi checkphone.com ke atau kronik hantu raya yang merupa bini dia tu telah masuk dalam badan. Dan dia malam-malam dia meracau, dia macam demam kura. Jadi mak mertua dia kenal Pak Radin. Pak Radin datanglah. Aku kadang-kadang sedih, malam-malam buta aku datang pun nak buat. Kita menolong orang ni pahala, bukan kerana duit, Casey. Pak Radin tolong orang saham akhirat. Kalau aku meninggal, ada juga kau tolong hamba Allah. Jadi Pak Din ambil saham akhirat, bukan kerana duit. Pak Din tolong orang. Jadi Pak Din datang, aku tolong. Jadi Pak Din tolong, masa cakap bahasa aku pula. Jadi Pak Din, saya bantu dia. Pak Din tolong dia, Pak Din bantu. Pak Din keluarkan demam panas dia dulu, Casey. Apabila orang kalau terperanjat, high fever punya temperature is point berapa, Casey. Sebab apa tau? The spirit tu dah control dia body symptom and it cause a chronic fever. That cause part of the tersampuk juga. Simptom tersampuk, kita akan demam panas yang agak tak menentu, badan geletar. Jadi Pak Din bantulah. Lepas bantu, Pak Din tak nak cerita ni, cut short. Pak Din dapat tiupkan sesuatu lah dekat telinga dia. Cuma Pak Din berobat dan baik. Dan motif cerita Pak Radin, lepas tu dia cerita balik apa yang dia cerita. Dan Pak Din kasih pulihkan balik semangat dia sebelum. Dan Pak Din keluarkanlah gangguan yang amat dia tersampuk kronik yang masuk dalam badan dia, yang membuatkan dia hampir menjadi demam panas dan tersambuk, Casey. Dan motif Pak Din cerita, kalau siapa pergi daerah public toilet yang agak iri, public toilet yang sendiri-sendiri, kalau awak dengan loving couple ke, dengan suami isteri merayap ke apa, kalau isteri nak buang hajat ke apa, kalau macam dekat loving toilet, jangan orang kata biarkan isteri seorang. Tengok dekat depan toilet, isteri kau keluar ke tidak. Rupanya isteri masuk, lain perempuan yang keluar tak sampai 5 minit, isteri masih lagi .com project, tengah lagi buang hajat, buang air kecil. Dia ingat bini dia masuk, perempuan lain yang masuk. Dan akhirnya tersampuk. Itu pasal Pak Din cakap, malam-malam kadang-kadang kita tak tahu public toilet ni ada .com .mystery, sama dia dekat East Coast ke, dekat Changi ke apa. Ini sebab apa silap dia, bila dia teman dia isteri nak buang hajat, dia hanya tunggu dekat kapak. Kalau kau suami yang baik, step metro lah, guide your lady lah. Itu kan kau punya Mrs. Lady. Temankan sekejap, atau setidaknya agak jauh jarak dekat sikit dengan, janganlah tengok mengendap, tapi kita kan toilet tu kan berdepan, jadi agak mengiring sikit lah, kita boleh nampak wajah isteri kita tu keluar dari toilet. Ini dia duduk .com dia isap rokok pula. Dan itu yang terjadi, isteri dia masuk, alam gaib menyamar. Kasi tengok kronik punya Pontianak.com hantu raya, begitu cepat alam gaib nak menyamar. Tapi kronik kes Pak Din dapat settle ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih pada yang sedang mendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam Geng Burung Hantu. Jumpa anda esok malam. Kisah-kisah dan yang anda selamat dengar merupakan beradu. misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.